penatnya. Aduh, sakitnya pinggang. Makcik. Makcik buat apa ni? Makcik baru nak berehat nak. Kedai dah nak buka. Dah makcik lagi berapa minit je. Setengah jam je lagi. Makcik ni lambat lah. Sikit je lagi ni, dek. Dah lah makcik. Esok makcik tak payah datang kerja. Saya Janganlah jumpa macam orang lain. tu. Dah, dah, Makcik dah. makan Balik, apa? balik, balik, balik. Balik, balik. Hai, duit pun dah tak ada nak makan. Dia dah bayar hutang. Boleh tak Makcik nak minta ansuran? Makcik ada 50 sen je ni. Tak apa, boleh tu. Dah Along pun dah minta duit rumah sewa. Macam manalah nak survive bulan ni? Ish, mana Cik call je ni? Mesti nak minta duit kan? Hello? Hello, adik. Adik kat mana? Tengah jalan ni, baru balik kerja. Kenapa? Adik free tak? Tak free lah. Tapi kenapa? Bulan ni adik tak bagi mak duit ke? Mak, adik pun tak ada duit tau tak nak hidup. Sekarang rasa macam tak nak hidup dah. Mak ni kenapa minta-minta duit? Mak tak- Itulah dulu adik suruh mak kerja, mak tak nak kerja. Lepas tu KWSP dah tak ada duit. Lepas tu minta-minta kat adik. Adik pun nak hidup juga. Tak apalah adik macam tu. Bye. Okay, bye. Makanan mahal, sabun mahal. Dah 5 hari tak mandi ni. Dah minta adik duit, adik tak nak bagi duit kat mak. Tak cukup duit bulan ni. Macam manalah nak survive? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Tengok ni. Saya dapat saya. Ya Allah, Alhamdulillah. Berkat doa mak hari-hari. Ya Allah. Pandai kan anak Mak ni? Pandai. Boleh tak ada nak sambung belajar nanti, Mak? Adik, mak rasa tak payahlah sama belajar. Kita ni orang susah je. Nak makan tiap hari pun. Tengoklah, mak jual nasi lemak je. Itulah Mak ni. Dah lah. Ada nak kahwin lah macam ni. Tak keluar lagi ke keputusannya ni? Kejap mak, seminit je lagi ni ya. Dah ni tengok ni mak. Wah, baguslah result Adik kamu memang ni, pandai ya. mak. Wah, ni sama macam result Mak dulu tapi Mak lagi bagus sikit lah. Jadi adik boleh sama belajar tu mak. Boleh lah, Mak. Tak payah. Mak dulu pun dah sambung belajar. Tak payah sambung belajar. Kamu kahwin je terus. Adik tak nak kahwin lah mak. Kahwin je lah. Kenapa Anak. kamu tak nak kahwin? Tapi nak sambung belajar. Dah lah mak ni. Berdasarkan scene yang kita lihat tadi, kita dapat mengenal pasti beberapa punca isu kemiskinan warga emas berlaku. Contohnya, kehilangan pekerja akibat ketidakupayaan badan, peningkatan kos sara hidup serta kemiskinan generasi. Seterusnya, mari kita lihat penjelasan yang lebih mendalam tentang isu ini. Assalamualaikum kepada semua. Jadi kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan isu kemiskinan dalam kalangan warga emas. Jadi nama saya Syazana. Saya Rish. Saya Zafrina. Saya Ajana. Saya Nur Ali Adlina. Jadi kami akan membentangkan isu ini dengan 5 kandungan, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua keratan akhbar, yang ketiga punca, keempat langkah dan akhir sekali kesimpulan. Saya akan pass kepada Vash. Alright. So, kemiskinan dalam kalangan golongan warga emas adalah satu realiti yang pahit yang sering terlupakan dalam masyarakat. Walaupun usia mereka telah mencapai peringkat lanjut, banyak di antara mereka terpaksa menghadapi cabaran kewangan yang serius. Statistik juga menunjukkan bahawa sebahagian besar warga emas menghadapi kesulitan untuk memenuhi keperluan asas seperti perubatan, makanan dan tempat tinggal yang layak. Keadaan ini tidak hanya menjejaskan kestabilan kewangan
mereka tetapi juga memberi impak besar terhadap kualiti kehidupan serta kesejahteraan sosial mereka. Oleh itu, adalah penting bagi kita semua untuk memberikan perhatian serta sokongan yang lebih besar kepada golongan ini demi memastikan mereka dapat menikmati hari tua dengan kesejahteraan dan martabat yang seharusnya. Next. So, ni adalah salah satu keratan akhbar lah mengenai isu kemiskinan warga emas. Lepas ni saya paskan kepada Ucap. Okay, seterusnya untuk punca. Yang pertama sekali, punca berlakunya kemiskinan dalam kalangan warga emas ialah kos hidup yang meningkat. Jadi seperti yang kita tahu, selepas habisnya COVID-19, harga barangan sara hidup semakin meningkat. Jadi dengan pencen yang rendah dan tidak mencukupi yang diterima oleh warga emas, ini sangat memberi impak negatif kepada mereka sebab mereka tak dapat nak beli keperluan asas yang diperlukan. Jadi seterusnya kos barangan, seperti yang saya cakap, kos barangan untuk menyara diri dan juga kos ubatan dan akhir sekali kos membiayai rumah. Semuanya memang semakin bertambah masa memang semakin meningkat harga-harga kos sara diri. Seterusnya saya akan pas kepada Alia. Punca yang seterusnya ialah kemiskinan generasi. Kemiskinan generasi ini boleh dimasukkan kemiskinan yang diturunkan dari generasi sebelum ke generasi yang seterusnya. Hal ini boleh dikait rapat dengan ketidakmampuan mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Jadi, anak mereka membesar dengan dibayar gaji yang minimum sahaja sehinggalah mereka ketua. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan merupakan sangat penting sebagai punca untuk mencari sumber pendapatan. Walaupun pendapatan masih boleh dicari tanpa pendidikan, tetapi peluang untuk memiliki kewangan hidup yang selesa itu sangatlah nipis. Seterusnya. Seterusnya adalah kemiskinan keupayaan orang tua, di mana orang tua yang berumur sekitar 60 tahun, mereka sering mengalami pelbagai penyakit orang tua seperti sakit lutut, sakit pinggang dan pelbagai lagi. Hal ini menyebabkan kesihatan mereka turut jejas dan merosot dari hari ke hari. Warga emas juga dikatakan tidak dapat konsisten dalam melakukan pelbagai pekerjaan disebabkan kekangan kesihatan yang berlaku. Ini juga menyebabkan mereka rasa ingin berhenti daripada melakukan pekerjaan mereka agar tidak membebani atau menyusahkan dari pihak lain. Seterusnya. Jadi seterusnya ialah langkah mengatasi isu ini. Jadi terdapat 3 langkah untuk mengatasi. Pertama sekali ialah dengan menambahkan peluang pekerjaan. Kita bukan sahaja perlu membuka peluang pekerjaan sampingan ataupun peluang sukarela untuk orang emas. Kerana mereka lebih berkemahiran dan mereka mempunyai latar belakang yang mendalam dalam pelbagai bidang. Jadi masyarakat dan majikan perlu mengubah perspektif mereka tentang warga emas. Mereka mungkin menganggap warga emas ini tidak mampu membuat satu kerja. Jadi mereka boleh memberikan warga emas ni peluang pekerjaan yang lebih fleksibel untuk mereka seperti bekerja dari rumah ataupun bekerja secara kontrak. Jadi mereka boleh menyumbang kepada ekonomi negara kita. Seterusnya mereka juga dapat menampung perbelanjaan mereka sendiri. Akhir sekali, kita juga perlu bukan sahaja memberi peluang pekerjaan kepada mereka, kita juga boleh memberi sumbangan dan dengan menghargai sumbangan mereka yang boleh mereka berikan kepada ekonomi dan masyarakat. Jadi seterusnya saya akan teruskan dengan program pendidikan kewangan. Warga emas pada zaman kini tidak mempunyai pengetahuan yang meluas tentang penggunaan teknologi, contohnya internet perbankan. Jadi mereka tidak dapat untuk mengadaptasi diri dengan perubahan zaman serta tidak didedahkan dengan tips-tips supaya tidak terjerumus dalam online scam. Contohnya program pendidikan kewangan ini akan membantu warga emas untuk memahami dan menguruskan kewangan dengan lebih cekap. Contohnya menjelaskan teknik-teknik online fraud. Contoh scam Makau serta KWSP yang sentiasa menyasar warga emas.
Kalau mereka terjerumus dalam scam ini, mereka akan jatuh miskin serta merta. So program ini sangat penting. Jadi ia akan menjelaskan juga tentang perancangan kewangan setelah persaraan dan juga kemahiran pengurusan kewangan. Seterusnya, kesihatan merupakan sesuatu yang perlu dititikberatkan oleh setiap individu. Hal ini kerana kesihatan kita akan semakin merosot apabila meningkat usia. Oleh itu, warga emas perlulah diberi perhatian oleh kerajaan dalam penjagaan kesihatan. Contohnya, penambahan kemudahan dapat membantu mereka dalam meringankan beban dengan menyediakan akses mudah dalam penjagaan kesihatan. Contohnya, van klinik yang bergerak memasuki kawasan pedalaman untuk menjalankan rutin pemeriksaan kesihatan kepada warga emas. Perkara ini akan memudahkan mereka kerana mereka tidak perlu mengeluarkan kos transport dan sebagainya. Selain itu, kerajaan juga boleh menyediakan kos yang berpatutan dalam perkhidmatan kesihatan. Contohnya rawatan dan ubat-ubatan. Hal ini supaya mereka tidak rasa terbeban sehingga mengabaikan kesihatan mereka demi menjimatkan wang. Contoh yang kita boleh tengok adalah kalau korang tengok Squid Game, K-drama Squid Game, ada satu episod di mana mak main karakter ni dia masuk hospital akibat diabetes. Dia patutnya dia stay hospital, kalau tak nanti dia kena potong kaki, tapi dia tak stay sebab dia dah tak ada duit. Jadi sebab tu penting untuk kerajaan menyediakan kos yang berpatutan dan untuk meringankan beban warga emas supaya mereka dapat menjaga kesihatan mereka dengan lebih baik. Jadi untuk kesimpulan, dalam isu kemiskinan warga emas, etika menekankan tanggungjawab kita untuk memberi sokongan yang bermakna. Habis ni kita tengok punca dan langkah kan, so kita perlu memainkan peranan kita lah untuk menyalakan atau mengurangkan isu tersebut. Ini meliputi menghormati sumbangan mereka serta memberi bantuan yang diperlukan. Usaha mengurangkan kemiskinan dalam kalangan golongan ini adalah tidak hanya tindakan kemanusiaan tetapi juga keharusan etika dalam membina masyarakat yang beradab. So, in a short note, kita kena menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan seharian kita. Itu saja daripada kami. Thank you. Terima kasih.